Assalamualaikum. Hari ni kita cerita pasal surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni berkaitan tentang peristiwa pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masihi. Dia dipanggil juga sebagai tahun gajah. Ya, kenapa tahun gajah? Sebab pada tahun ini ada satu tentera dari negeri Yaman, diketuai oleh Abrahah. Nama pemimpin dia, nama panglima perang tu adalah Abrahah. Dia mau menyerang Kaabah dengan membawa tentera bergajah. Jadi kita baca dulu surah Al-Fil ni ya, dan kita jelaskan dia punya makna dalam ayat-ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dia punya maksud ayat-ayat dalam surah Al-Fil ni, dia ada 5 ayat semua sekali. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama maksud dia, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah dengan niat hendak meruntuhkan Kaabah. Kaabah tu dekat mana? Kaabah tu di dalam kota Mekah. Kaabah tu dipanggil sebagai Baitullah, tempat umat Islam ataupun seluruh umat yang bersembahyang menghadap, dipanggil kiblat. Kaabah tu kiblat kita bersolat. Jadi bila kita solat, kita menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Kat mana sekarang ni Kaabah tu? Sekarang ni dia berada di negeri Arab Saudi. Negeri Arab Saudi, kan? Ayat kedua maksud dia, bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Kerana apa? Kerana dan Allah, iaitu dia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan, banyak pasukan. Tayran ababil, burung-burung yang banyak, yang telah melontar kepada mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar. Yang dibakar, tanah tu panas. Ada riwayat mengisahkan tanah ni tanah ataupun batu dari yang diambil dari neraka. Jadi dia panas. Lalu Allah menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Begitu azabnya kan, kena lontar dengan batu-batu, terbakar sampai hancur tubuh badan mereka, seperti macam diumpamakan seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat. Habis kering, kering langsung kan. Dalam cerita ni dia berlaku sewaktu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, ataupun dipanggil sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada tahun berapa? Pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masihi, kan? Ataupun 21 April 570 Masihi. Kenapa Abrahah datang menyerang Kaabah? Abrahah ni dia datang dari negeri Yaman. Pada masa tu Abrahah ni dia jadi pemimpin lah, gubernur dekat negeri Yaman. Nama sebenar Abrahah ni adalah Abrahah bin Asram. Dia datang dari negeri Habsyah. Habsyah ni sekarang nama dia Ethiopia. Abrahah ni dilantik sebagai gubernur di negeri Yaman tu, dan dia mahu orang, dia bangunkan satu rumah ibadat untuk orang menunaikan haji, kan. Tapi dia tak puas hati. Dia tengok kenapalah orang masih pergi menunaikan haji ke Mekah.
Sebab apa orang pergi menunaikan haji ke Mekah? Sebab itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bangunkan semula Kaabah, dan selepas itu Kaabah dijaga oleh bangsa Quraisy, dan orang terus menerus menunaikan haji dekat sana kan. Tapi Abrahah dah bangunkan satu rumah ibadah yang lebih mewah, lebih bagus, tapi orang tetap tak mau datang ke tempat dia dekat Yaman sana. Jadi dia pun marah. Jadi dia kumpulkan satu pasukan yang kuat. Ada diriwayatkan ada lebih daripada 60,000 tentera. Dan lebih daripada 9 ekor gajah dibawa pada waktu tu kan. Untuk tujuan dia menghapuskan Kaabah kan, sebab dia tak mahu orang datang lagi ke Kaabah untuk menunaikan haji. Dia mahu orang pergi ke tempat rumah ibadah di negeri Yaman yang dibangunkan tu kan. Jadi bila dia datang ke negeri Mekah pada waktu tu datuk Nabi Muhammad lah. Nama dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Datuk Nabi Muhammad SAW ni dia waktu tu sebagai ketua negeri Mekah, ketua bangsa Quraisy lah, yang menjaga Kaabah. Jadi bila sampai ke sempadan, Abdul Muttalib ni pun berbincang lah dengan Abrahah. Kenapa nak pergi hancurkan Kaabah kan? Jadi bila bagi tahu, Abrahah bagi tahu, sebab dia tak puas hati. Dia geram. Kenapa orang tetap juga datang ke Mekah untuk menunaikan haji? Dia dah buat tempat yang baru, tempat yang cantik, lagi bersih, lagi mewah, tapi orang tak mau datang. Lepas tu Abdul Muttalib pun cerita pasal bagaimana Kaabah, bangunan Baitullah tu dibina dan apa fungsi dia dan siapa yang menjaga dia kan. Abdul Muttalib bagi tahu, kamu tidak akan mampu untuk meruntuhkan Kaabah ni sebab Kaabah ini milik Allah. Milik Allah. Jadi Allah lah yang akan menjaga dia. Jadi penduduk Mekah pun pelik lah, kenapa Abdul Muttalib tak mahu langsung mempertahankan Kaabah kan. Dan Abdul Muttalib bertekad. Dia bagi tahu dengan tenang, dia bagi tahu, jangan risau, Allah akan jaga rumah dia di muka bumi ni kan. Dan Abrahah pun dipersilakan untuk cuba memusnahkan Kaabah. Dan apa yang terjadi adalah, betul lah, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha hebat, Allah lah yang menjaga alam ini. Jadi dia jaga rumah dia yang ada di muka bumi ni kan. Rumah Allah di muka bumi yang namanya Kaabah. Dan hancurlah tentera Abrahah dengan bantuan daripada burung je pun kan. Burung pun boleh hancurkan tentera bergajah, burung pun boleh hancurkan manusia. Jadi daripada cerita ini, kisah dan pengajaran dia kan, kita ni sebagai manusia, kita ni adalah hamba Allah kan. Kita ni wajib untuk percaya bahawa Allah itu berkuasa ke atas makhluk. Makhluk tu siapa? Kita. Makhluk tu semua yang ada dekat alam ini. Semua yang diciptakan adalah makhluk. Allah adalah Khaliq, iaitu pemilik kan. Dan kita baca dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, dan kepadamu lah tempat aku menyembah. Kita ni hamba, kita sembah Allah. Dan kepadamu jugalah tempat aku memohon pertolongan kan. Maksudnya kita tak boleh bergantung harap, kita tak boleh berharap pada apa-apa pun, melainkan Allah. Kalau kita dapat pertolongan daripada manusia, itu pun sebab dia Allah izinkan. Kalau kita rasa kenyang bila kita minum, itu pun sebab Allah izinkan kita rasa kenyang. Kalau kita rasa mengantuk nak tidur, itu pun sebab Allah izinkan kita rasa mengantuk. Jadi dalam surah ni Allah nak bagi tahu, ataupun Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu kepada seluruh manusia bahawa tempat bergantung tu miliknya hanya pada Allah. Ya anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa solat. Jangan tinggal solat.
dengar pesan Mami elok-elok. Ya, buat apa yang Mami perintahkan. Jangan lupa ya. Ayah sayang awak semua. Bye-bye.